Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Ya Tuhan, sungguh karena kebangkitan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami, maka kami bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus mempercayakan hidup kami kepadamu. 主啊，因着你的复活，我们身为你的儿女，我们能够一直的将自己信托于你。 Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami. 主啊，你是我们力量的源头，是我们的盼望。 Di dalam perjalanan hidup di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini memang tidak mudah, Tuhan. 主啊，活在这已经陷入罪恶的世上，是一件不容易的事。 Kami terus perlu kekuatan dari Tuhan. 主啊，我们一直的需要你给我们的力量。 Kami terus membutuhkan tuntunan firman Tuhan. 我们一直需要你在牵引着我们。 Karena sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami rindu untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. 主啊，因为我们是被你救赎的人，所以我们不愿意这被救赎的生命突然而活。 Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini yang lemah untuk Tuhan pakai menyatakan isi hati dan pikiran Tuhan. 主啊，所以这个时候，你这两位仆人向你祈求，你知道我们的软弱，求你使用我们。 Kami berdua hanyalah alat di tangan-Mu. 主，你知道我们只是你手中的瓦器， Dan kami sama-sama perlu terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. 我们需要不断的被你话语的真理塑造。 Kami perlu terus diteguhkan dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. 我们也需要你话语的真理来坚固我们，来塑造我们。 Berbicaralah kepada kami ya Bapa. 主啊，父啊，求你对我们说话。 Kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. 我们预备好，按照你的心意来塑造我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, kami berdoa. 我们奉那已经复活的主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu misi Tuhan Yesus Kristus dalam kebangkitan. 今天我们所要思想的主题是主在他的复活中的使命。 Pada hari Jumat yang lalu kita sudah merenungkan tentang kematiannya. 刚刚过的星期五，我们已经一起思想他的死亡。 Memang kalau kita bicara tentang rencana keselamatan Allah bagi manusia, 如果我们谈到说神对人类救赎的计划， mulai dari kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitan, bahkan sampai dia naik ke surga, tidak bisa dipisahkan. 一直从他出生、他受苦、他的受死，一直到他的复活，这一连串是不能够分开的。 Karena semua adalah rencana keselamatan Allah yang betul-betul digenapi secara rinci, sempurna dan tuntas oleh Tuhan Yesus. 因为这是神已经计划好的，在主耶稣的身上完全的，甚至到最细节的部分完整的成就。 Pada hari Jumat kita dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tujuan Tuhan Yesus mati adalah untuk menanggung murka Allah bagi saudara dan saya. 星期五在主的受难，我们已经谈到说，主耶稣的死是为了代替我们承担父神的震怒， Untuk mengembalikan arah hidup kita yang salah untuk kembali ke arah hidup yang benar. 把我们生命错误的方向回到神指定的正确的方向。 Jadi saudara dan saya harus menyadari bahwa tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga. 所以我们每一位必须清楚的知道说，主耶稣的死不只是仅仅将我们从地狱的刑罚，把我们救赎到天堂。 Injil Yesus Kristus yang benar bukan hanya sekedar berbicara memindahkan seorang dari neraka ke sorga dan terlepas dari murka Allah. 主耶稣所成就的福音，不仅仅是使我们脱去神的震怒，将我们从地狱救到天堂。
Oleh karena itu, mari kita sekarang bersama-sama melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya, kalau betul saudara dan saya sudah menerima anugerah Tuhan. 所以现在我们一起来看主话语的真理。如果我们真是已经相信了， Pertama kita lihat dari Roma 14 ayat 7 sampai 9. 首先我们来看罗马书第14章，我们要从第7看到第9节。 Dikatakan demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya, lihat tujuannya, ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。因此，基督死了，又活了，为要做死人并活人的主。 Jelas saudara dinyatakan bahwa saudara dan saya yang sudah ditebus dan saudara sudah sekarang hidup ke arah yang benar ini. Hidup di sini adalah hidup dan mati untuk Tuhan. 所以在这里，这节经文很清楚地告诉我们说，如果我们已经是蒙神救赎的，我们已经从错误的方向到正确的方向，那这个剩下活着的日子，我们是为主而活。 Lalu bagian firman Tuhan yang lain dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 menyatakan demikian. 其他的经文是在哥林多后书第5章15到17节这样子告诉我们。 Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。 Saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mencari jalannya sendiri ke arah yang salah. 当人类陷入最终的时候，人类寻找自己的路，而且是寻错了方向。 Di arah yang salah ini manusia menentukan tujuan hidupnya, nilai hidupnya, makna hidupnya. 在这错误的方向，人类决定了自己的生命的目标、生命的价值、生命的意义。 Satu kehidupan yang berpikiran dari saya, oleh saya, kepada saya, segala kemuliaan hanya buat saya. 所以在这样子的观念当中，人类认为一切都是因着自己，为了自己，所有的一切为着自己的荣耀。 Makanya firman Tuhan tadi mengatakan itu dulu sebelum kamu mendapat anugerah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. 但是神的话语告诉我们说，这是过去，这是我们旧的生命，但是 在我们得到神救赎恩典之前， sampai kamu ikut Tuhan Yesus pun dengan pikiran manusia yang dikejar adalah mujizatnya, apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan sesuai dengan mau saya, bukan Tuhan Yesus versi Tuhan. 在这个老我们所追求的是神的祝福，神所赐下的神迹。 Maka firman Tuhan mengatakan berhenti, kita berhenti. Sekarang kita ke arah yang benar. Kita akan berusaha untuk sehati sepikir dengan Tuhan.
所以主的话语劝勉我们说，我们要停止这一切老我的这些想法做法，而我们现在要面向主，按照他的心意。 Di dalam anugerah Tuhan, saya ikut Tuhan, ya ikut Tuhan, bukan ikut mujizatnya. Ada mujizat, tidak ada mujizat. Saya ikut Tuhan dan saya cinta Tuhan. 在神的恩典当中，我们跟随主，就是单纯的跟随主，不是想要他的奇迹。有没有奇迹，我仍然爱主，我仍然跟随他。 Saya sekarang sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. 我现在是新造的人，旧事已过。 Sekarang saya hidup berdasarkan tujuan Allah, makna Allah, dan nilai Allah. 现在我的生命已经是按照神的价值观、神的意义、神给我的目标。 Maka seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga. 就像哥罗西书第3章那边告诉我们， Firman Tuhan mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. 所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Hidup saya sekarang adalah hidup dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Dia. 现在我的生命是因着神，是为了神，一切荣耀归于神。 Kehidupan macam apakah kehidupan yang seperti itu? 这样子的生活是应该怎么样的？ Roma 12 ayat 1 mengatakan, 罗马书12章第1节告诉我们， karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Saudara-saudara, di sini dengan jelas setelah Paulus panjang lebar menjelaskan firman Tuhan di dalam Roma tentang keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa dan bagaimana Tuhan menyelamatkan berdasarkan anugerahnya semata-mata. Lalu ayat ini karena itu, karena anugerah Tuhan yang telah kau terima itu. 所以，当保罗在罗马书12章之前，他很长的在讲说，人类怎么样陷入最终神救赎的计划，人怎么样白白得到这个救恩。为了这前面所说的这一切做一个总结，所以他在12章第1节一开始就说，所以。 kita mempersembahkan hidup kita, mendedikasikan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. 所以我们要将我们的一切，我们整个的自己献给神。 Apa sih maksudnya itu semuanya? 这一切含义是什么？ Firman Tuhan tadi mengatakan kita berhenti berpikir menurut pikiran manusia, sekarang berpikir menurut pikiran Tuhan. 所以我们现在开始，我们就要停止按照人的观念去思想，而是要按照神的那个思维来看、来思想。 Dalam relasi kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, 我们与神其他的创造物的关系。 Kita sekarang harus menyadari berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Dia adalah pencipta saya. 按照神话语的真理，我们现在必须清楚的看见、认知，神是创造我们的。 Karena Dia pencipta saya, maka Dia yang tentukan tujuan hidup saya untuk apa. 因着是他创造我的，所以我人生的目标也是他所定的。 Dan Dia yang menentukan aturan main bagaimana saya menjalani kehidupan yang baru ini. 并且是他决定说我怎么样在这个新生命当中该如何活。 Sama seperti kalau kita membeli barang elektronik, biasanya disertai oleh pabrik itu dengan buku penuntunnya. 就好像我们买电子产品那样子，那个厂方一定会在里面有说明书要怎么使用。 Supaya barang itu bisa dipergunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pabrik itu buat barang itu. 所以这个产品我们才能够按照工厂制造它的这个功能，发挥它该有的效用。 Tuhan menciptakan saudara dan saya jelas ada tujuannya. 神创造你与我也是很清楚的，有个目标。
saudara dan saya tidak bisa secara sembarangan menjalani hidup ini. 所以你我不能够随便活。 Dan yang berikutnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan dia sebagai pencipta, dia adalah pemilik dari segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. 这边告诉我们说，神是创造一切的造物主，包括你和我都是他所造的。 Itu menyadarkan kita, oh berarti ini tuh semua punya Tuhan, kita nggak ikut punya. 所以我们醒悟到说，这一切都是属于神的，我们没有拥有什么。 Saudara dan saya hanya dipercayakan sebagai pengelola. 神只是信托我们成为他的管家。 Mengelola segala sesuatu tidak bisa sembarangan, sesuai dengan maunya yang punya. 所以我们管理这一切不能够按照我们的心意，而是应该按照拥有这一切的神。 Maka saudara dan saya harus belajar firman Tuhan baik-baik supaya saya tahu dengan jelas ini mau dikelolanya seperti apa, supaya saya bisa mengelola dan memuaskan Tuhan saya yang memiliki semuanya ini. 所以我们必须好好的学习圣经，学习神的话语，使得我们知道说该如何管理这一切，使得我们管理的效果可以满足我们主人的心。 Lebih sederhananya adalah seperti ini, saudara. 更简单的说是这样子， Saudara dan saya diciptakan sebagai gambar Allah. 我们是按照神的样式创造的。 Sederhana sekali karena namanya gambarnya Allah, yang kelihatan yang mesti Allah, namanya juga gambar Allah. 所以我们所彰显出来的是神的样式，因为我们是按照这个被创造的。 Kalau gambar kucingnya tuh yang saudara lihat adalah anjing, kan yang salah kan mata kita ya. 如果它是猫，我们看见是狗，有问题的是我们的眼睛，不是吗？ Kalau kita adalah gambar Allah yang kelihatan yang lain, itu yang error pasti bukan Tuhan. 所以我们是按照神的样式被创造，但是人家看见是别的样式的话，这很清楚不是神的错误。 Tapi apa sih sebenarnya kita menjadi gambar Allah itu? 神的样式代表什么？ Sederhana, saudara. 很简单， Kita sebagai manusia ciptaannya, kita harus memancarkan pesona kemewahan, keluar biasaan dari pencipta kita. 所以我们按照他的样式，我们就要能够彰显出神的样式、神的荣美、神的尊贵。 Saya baru mempelajari bahwa ada satu teknologi yang baru tentang mengobati kanker. 我刚刚学习到说，有一个新的技术来治疗癌症， Yaitu yang disebut dengan targeted chemo. 就是针对性的化疗。 Kalau dulu orang tuh di kemo itu seluruh badannya menjadi bom begitu ya saudara ya. 如果过去化疗的话，是我们的全体被影响， Tapi sekarang hanya dengan memakan satu obat kecil, 但是现在只需要吃一小颗的药， lalu obat itu tidak akan berfungsi apa-apa sebelum dia menemukan sel kanker, di situ baru dia bekerja. 然后这粒药到了我们的身体，它不会有什么样的效用，一直到它遇到了我们体内的那个癌细胞。 Waktu saya mendengar itu saya bilang luar biasa itu orang yang menemukan penemuan itu. 当我听到有这样子的技术的时候，我认为发明这个技术的人非常了不起。 Tapi lalu saya bilang lebih luar biasa lagi Allah yang menciptakan orang seperti itu. 但是后来我就想说，创造这个人类的上帝才是更了不起。 Maka kalau orang itu ada di arah ini akan dia mengatakan luar biasa Tuhan menciptakan saya sampai bisa berkarya seperti itu. 如果这个人他是在正确的方向，他一定能够看见说，神在他身上的作为是如此的奇妙。 Dan hasil karya ini adalah buatannya Tuhan, bukan saya. Semua dimungkinkan oleh Tuhan. 我所发明的这一切不是我自己的聪明，而是完全因着神，所以这也是为了神。 Kalau sampai orang itu lalu berbagi dari apa yang dihasilkannya, dia tetap akan mengatakan ini semuanya adalah punya Tuhan. 如果他能够将他所发明的这样子的去分享，并且知道说这完全是属于神的。 Semua bahan-bahannya dari Tuhan dan pada waktu jadi semua tetap punya Tuhan, tidak pernah ganti pemilik. 这一切的原来是从神来的，所以这个产品也是属于神的。这一切的拥有者仍然是神。 Sehingga kalaupun orang menerima kebaikannya, dia akan mengatakan jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama yang punyanya, yaitu Tuhan sendiri. 因此，若是人家受到了
这个药的好处的话，这个人能够说你不需要感谢我，你需要感谢的是拥有这一切的上帝。 Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya di arah sini. 这就是神要你和我在正确的方向，就是在完全知道是属于他。 Sebagai surat Kristus yang terbuka, yang mudah dibaca oleh orang-orang. Dia baca kehidupan kita, Tuhan Yesus yang kelihatan. 所以我们就好像一封众人能够读到的信，让一切的荣耀，人家从我们的身上能够归给神。 Tuhan Yesus dikatakan sebagai gambar Allah yang sempurna dan kita harus serupa dengan Kristus. 基督是神完美的形象，我们要学习像基督一样。 Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. 主耶稣告诉我们说，当你看见我，你就看见父神。 Itu yang seharusnya terjadi pada saudara dan saya. 这也是在你我身上要能够显示出的。 Siapa yang orang-orang lihat ketika lihat kehidupan saudara dan saya? 所以当人们看你我的生命的时候，他们看见什么？ Mari kita kembali dulu kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. 我们再次回到主耶稣复活的事件。 Apa respon orang-orang pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus? 当主耶稣复活的时候，人类的反应是如何的？ Ingat perempuan-perempuan ini? 记得这些女人吗？ Yang pada waktu hari Jumat kita melihat bagaimana mereka betul-betul niat ikut Tuhannya. 我们看见在主的受难的时候，这些女人她们如此的忠心跟随主。 Orang banyak ikut Tuhan karena mujizatnya. 许多人跟随基督是因着他的神迹， Membuat mujizat mati, mereka pun selesai tidak mau ikut lagi. 那个行神迹的他已经死了，所以跟随的人也散了。 Tapi perempuan-perempuan ini terus ikut Tuhan dan mereka merasakan bahwa Tuhan harus diperlakukan sebagaimana seharusnya. 但是这些女人，她们仍然跟随主，因为她们认为主应该被好好的去埋葬。 Mereka akan memasuki hari Sabat. 他们要迎接逾越节了。 Dan sangat diikuti, sangat strict diikuti oleh orang-orang Yahudi. 我们知道犹太人他们是谨守逾越节的， Sampai sekarang. 一直到现在。 Saudara, saya tahunya dari teman saya. 我从我的朋友知道这件事。 Teman saya tinggal bersebelahan dengan orang Yahudi. 我的朋友跟犹太人是邻居。 Hari Sabat. 这个安息日， Mereka katakan mereka tidak boleh melakukan apa-apa. 他们会说他们什么事情都不做， Lalu tiba-tiba lampunya mati. 然后突然间停电。 Ngejepret, saudara. Biasa kan punya pengalaman itu ya. Kan tinggal diceklekin lagi gitu loh supaya nyala. 这个停电是因为跳电，我们知道跳电的话，我们只要把那个按钮把它往上拉就可以了。 Saudara tahu yang dia lakukan? 你知道他做什么吗？ Dia ketok-ketok rumah teman saya. Dia bilang, ini hari Sabat saya nggak boleh kerja. Tolong dong diceklekin. 他会跟我敲我朋友的门，然后跟他说：“今天是安息日，我家跳电了，你可以帮我把它拉上来吗？我不可以做事情。” Saudara lihat nggak betapa kerasnya orang Yahudi betul-betul memperhatikan hari Sabat. 所以我们看犹太人他们怎么样谨守这个安息日的规定。 Lalu perempuan ini melakukan segalanya, pokoknya jangan sampai mereka melanggar. Tapi sebelumnya mereka terus siapkan semuanya untuk mengubur Tuhan Yesus. 所以我们看见说，这些女人为了仍然能够遵守规矩，然后也要能够好好安葬主耶稣的话，他们把一切都已经准备好了。 Sekarang hari Sabat sudah selesai. 现在这个安息日已经过了， Mereka bisa melakukan sesuatu lagi buat Tuhan Yesus. Mereka lari ke kuburan. 他们已经可以为主做事了，他们快的跑到那个坟墓， Sampai di kuburan kok udah kosong. 到了坟墓，墓竟然是空的。 Kita tahu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka ingat, oh iya Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit. 他们后来见到耶稣，他们才想起耶稣曾经说他将要复活。 Mereka begitu bersemangat, mereka begitu antusias, mereka pulang lalu pergi ke tempat murid-muridnya dan kasih tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. 他们看见主耶稣之后，他们如此的高兴，如此的想要将这件事情告诉主耶稣的门徒，所以他去找了他们。 Tetapi murid-muridnya bilang, itu omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 但是主耶稣的门徒他们却不相信这些女人，他们认为他们所说的是谎话。
Tapi puji Tuhan, lalu Petrus tetap pergi ke sana. 但是赞美主，我们知道彼得后来还是到墓穴里了。 Saudara, saya jadi ingat peristiwa pada waktu Tuhan Yesus lahir dan orang Majus cari Tuhan Yesus sampai kepada Herodes. 我想起主耶稣诞生的时候，那个东方的博士他们要寻找耶稣，一直到西律那一边。 Lalu Herodes kumpulkan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi lalu bilang betul ada raja yang baru mau lahir. 然后西律他就召集了当时候的犹太人的那些文士，问他们说：真的有君王要诞生吗？ Saudara perhatikan di bagian firman Tuhan itu dikatakan ahli Taurat itu lalu mengutip secara rinci dan tepat tentang kelahiran Tuhan Yesus. 我们看见当时候文士他们能够从旧约的经文中找到正确的经文来讲解这件事情。 Betul, dia akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. 是的，他将要诞生在犹太地的伯利恒。 Saudara, ini kan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Mesias itu. 我们知道他们是正在等候弥赛亚诞生的人。 Ingat khotbah saya di hari Jumat, ini orang-orang kalau di sinagoge mengutip tentang nubuat kedatangan Tuhan Yesus. 我们知道这些人，他们在圣殿当中，他们常常读也引用关于弥赛亚诞生的这些预言。 Kalau betul mereka menantikan Mesias versi firman Tuhan itu, ya ikutanlah nyari siapa tahu betul. 如果他们真是按照神的心意等候这位弥赛亚的话，他们一定会跟着这些寻找的东方博士去看，谁知道所说的是真的。 Enggak tuh, mereka tetap aja karena mereka ada di sini, yang mereka cari adalah Mesias versi mereka yang ikuti apa maunya mereka. 但是他们并没有那样子做，因为他们仍然在错误的方向，他们是按照自己的观念来想他们所要的弥赛亚。 Sampai Tuhan Yesus sudah ada di hadapan mereka, mereka masih mengatakan saya yang benar, kamu yang salah. 一直到主耶稣在他们的面前，他们仍然认为说是你错，我没有错。 Saudara, kalau saudara dan saya dari sini bisa pindah ke sini, semua karena anugerah Tuhan. 所以，如果我们能够从错的方向到正确的方向，这也是完全是神的恩典。 Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup saudara dan saya sampai saat ini akan berpikir Tuhan Yesus yang salah, saya yang benar. 如果不是圣灵的工作的话，我们到这一刻，我们仍然会想说，是主耶稣的错，我没有错。 Saudara, kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini setelah bertemu dengan Tuhan Yesus terjadi hal yang luar biasa. 我们看见主耶稣的门徒，当他们遇见主耶稣的时候，他们的生命如何的被改变。 Termasuk orang-orang dalam perjalanan ke Emmaus, lalu Tuhan beserta dengan mereka. 包括他们正走向Emmaus 的这些门徒，神怎么样使他们遇见他？ Sampai mereka lalu berhenti hampir malam, lalu mengajak Tuhan Yesus untuk singgah dan makan bersama. 然后当他们停下来，他们也邀请耶稣与他们一起吃饭。 Pada waktu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya, mereka sadar ini adalah Tuhan Yesus. 当主耶稣拿起饼祝福了，掰开，他们才好像眼睛开了，才知道这是主。 Tuhan Yesus yang menggenapi, yang mengatakan bahwa dia akan bangkit sebagai Allah Juru Selamat yang hidup. 主耶稣已经说了，他将要复活，他要成为拯救世人的主。 Saudara lihat orang-orang ini di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang selalu siap pakai untuk kemuliaan Tuhan. 我们看见这些真正遇见主的人，他们也是将自己随时的被神所使用，来为这神的荣耀。 Hidup dan mati untuk Tuhan. 无论活死，都是为了神。 Petrus yang tadinya ketakutan padahal ditanya hanya oleh seorang hamba perempuan, sekarang di depan pemimpin agama dia mengatakan, saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada kamu. 彼得以前是这么的胆小，在一个女仆的面前，他都能够否认耶稣。但是现在在众多宗教领袖的面前，他竟然能够说：“我是要讨神的喜悦，或者是讨人的喜悦呢？” Kita melihat saudara di sepanjang sejarah
orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan selalu dengan semangat, dengan antusias ingin memberitakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupannya. 我们看见在整个的历史当中，那些真正遇见主耶稣的人，他们会在他们的生命的各个角度跟层次，他们都要去传扬基督。 Murid-murid Emmaus ini walaupun sudah malam mereka balik lagi untuk memberitakan semuanya. 这个在以马忒路上的这些门徒，当他们知道遇见了耶稣了之后，他们即使是晚上，他们快快的要走回去，将这好消息告诉众人。 Saudara, kalau saudara baca Ibrani 11, bagaimana orang-orang Kristen sepanjang jalan rela mempertaruhkan nyawanya, rela dilakukan apa saja terhadap dirinya. Pokoknya Injil Yesus Kristus dan keteguhan imannya harus diperlihatkan kepada semua orang dan Tuhan dipermuliakan. 我们看见，如果在希伯来书第11章我们去读的话，我们会知道说，这些人他们愿意为了主受苦，为了要坚持对主的信心，并且让众人知道基督的福音。 Karena orang-orang yang di sini sadar dia sekarang bukan hanya sekedar ada di dunia. 因为在这个正确方向的人，他知道活在这个世上不只是生存罢了。 Firman Tuhan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk penuhi bumi. 神的话语清楚告诉我们要遍满全地。 Penuhi bumi sama menuhin bumi beda artinya. 遍满全地或者是充塞全地，意思是不同的。 Firman Tuhan dengan jelas penuhi bumi dengan gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. 这个遍满全地的意思是我们将神的样式充满全地， Bukan manusia-manusia yang ke arah sini, manusia yang ke arah sini. 不是那个错误方向的人，而是要正确方向的人。 Dan kita memang yang ke arah sini masih hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ke arah sini. 我们有正确方向的人，我们仍然活在这些错误方向的人的当中。 Maka Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya. 所以神要我们成为他的见证人， Untuk membawa orang-orang ke sini juga, untuk kita dipakai oleh Tuhan membawa orang-orang ke sini, untuk ke sini menjadikan semua bangsa muridku. 我们愿意被神所使用，将这些错误方向的人，把他们引到正确的方向，让全地的人能够一起将荣耀归给神。 Tuhan menghendaki dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita hadir sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan. 神要我们在任何的情况，在任何的时候、任何的地点，我们活出神儿女的样式，神的门徒。 Jangan lupa, yang kesini adalah orang berdosa, orang yang salah sasaran. 我们不要忘记，之前是这个错误的方向。 Kalau orang yang kesini adalah orang kudus, orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan menghususkan diri untuk Tuhan. 如果我们在正确的方向，我们是神所拣选，是神要我们有特定目标，而且我们也是特别为神而活的。 Firman Tuhan mengatakan hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. 就像律法的诫命，那个神的话语告诉我们说，要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。 Dan firman Tuhan mengatakan kalau betul kamu sayang sama saya, kamu akan melakukan seluruh perintah Tuhan. 如果你真是爱我的话，你将要遵守我所有的命令， Yaitu menjadi garam dan terang dunia, 就是成为世上的盐与光， menjadi saksi Tuhan. 成为神的见证人。 Sederhana tuh, saudara, jadi teladan, jadi contoh, kasih tahu sama orang-orang di sini, nih hidup sebagai manusia itu seperti ini, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. 我们所要见证的并不复杂，只是要告诉已经错误方向的人，告诉他们正确的方向是要按照神的心意，按照他为创造我们人类定下的目标，我们去往这个目标而活。 Memang tidak mudah, 虽然不容易， tapi ada janji Tuhan. 但是有神的应许。 Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan buat saudara. 神的话语在哥林多前书10章13节那边告诉我们， 1 Korintus 10 ayat 13 demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。 Saudara lihat dari sudut pandang Tuhan, iya kamu masih hidup di dunia ini, iya masih ada pencobaan, tapi biasa. 神的话语告诉我们说：“是的，我们活在这个世上，我们仍然面对试探，但是这个试探是我们能够受的。 Bukan yang luar biasa, bukan yang spektakuler, bukan yang nggak usah biasa. 并不是过于我们所能受的，并不是那些非常的，是一般的。” Saudara pernah mengalami rasanya ini nggak biasa-biasa aja, setengah mati, ini kita ngadapinnya, kok dibilang biasa-biasa aja? 当我们自己经历的时候，我们会认为说这并不寻常，这是很难受的。 Kalau itu terjadi karena saudara menghadapinya berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan pikiran Allah. 但是若是我们这样子去体会的话呢，可能我们不是按照神的心意，而是按照我们人类的思想去面对。 Kalau biasa itu karena Tuhan bilang, kan kamu di sini tadinya. Di sini adalah saat di mana semuanya adalah tentang saya. Tentang saya. 哦，你过去是活在这个方向的，这一切都是焦点在自己的身上。 Kamu kan terbiasa, saya yang jadi Tuhan, saya yang jadi Allah, kan jatuh pengen jadi Allah. Saya jadi Tuhan, saya jadi Allah, sehingga lihat saya yang dimuliakan. 我是你的创造者，人看见你的时候，应该是看见我。 Lihat hasil karya saya dong yang mesti dipuji-puji. 所以一切的事情应该是归荣耀给神。 Kalau terima kebaikan saya yang diterima kasihi dan bilang, aduh untung ada kamu, kalau nggak ada kamu saya gimana? 如果我们受到好处的话，我们应该感谢；如果没有神的话，我们该怎么办？ Saya sudah terbiasa menjadi tuan, saya sudah terbiasa menjadi pemilik dan saya berpikir bahwa ini yang benar tadinya. 过去的我认为一切是我的，一切是属于我的，所以焦点在我的身上。 Saudara, pada saat kita berubah menjadi ciptaan baru, tidak secara otomatis lalu semua pola pikir kita, lalu pola kehidupan kita berubah, tidak statusnya berubah jadi orang kudus, tapi belum disertai sebagaimana seharusnya. 但是一旦我们成为新造的人，虽然我们的身份有新的了，但是我们的思维还没有完全的转变过来。 Makanya kenapa Roma 12 berkatakan bahwa kita harus dirubah oleh pembaharuan budi, artinya apa? Diformat ulang untuk kembali menjadi serupa dengan Kristus. 所以在罗马书12章那边告诉我们说，我们必须心意更新而变换。 Kita menjadi sehati sepikir dengan Tuhan. 使我们能够与神有同样的思想、同样的感受。 Bukan hanya status kita anak Tuhan, tapi pola pikir kita juga pola pikir anak Tuhan. Perkataan kita juga perkataan anak Tuhan. Perbuatan kita juga perbuatan anak Tuhan. 所以我们不只是有神儿女的身份，而是我们要从思维、言行，我们都有神的样式。 Tapi memang pada saat kita di sini, itu yang di sini nih suka lalu membuat kita terpesona dan ingin kembali, terbujuk untuk ingin kembali. 我们虽然在这里，但是过去的我们常常引诱我们，让我们受引诱，让我们想回到过去的那个模式。 Kita pengen jadi tuan lagi. 我们想成为自己的主人。 Jujur, lebih enak ngatur apa enak diatur? 我们更好是被人家管，或者是我们管人家。 Nah, tapi luar biasa, saudara. Lihat di sini. Pada saat kita menghadapi, kan Tuhan bilang, saya udah kasih jalan keluar. 我们看见刚才的经文告诉我们，我已经给你开了一条出路。 Saudara perhatikan, ini jalan keluarnya Tuhan, bukan jalan keluar saudara cari sendiri. 我们要知道，这是神开的出路，不是我们自己找的出路。 Jalan keluarnya adalah apa? Kan saya sekarang sudah di sini, sehingga saya sudah diberi kemungkinan lagi untuk mempermuliakan Tuhan.
我现在已经在这里了，这条出路是神再一次给我机会来荣耀他的名。 Saya sudah dimungkinkan lagi untuk menolak tidak untuk hidup ke arah sini. 我在这里，我已经有可能拒绝这个方向的生命。 Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memastikan merawat iman kita yang telah dikaruniakannya untuk saudara dan saya tetap bukan hanya status anak, tapi hidup sebagai anak Tuhan. 三位一体的圣父、圣子、圣灵，他们已经将这个新的生命赐给我们，他们也要持守我们的这个生命，使我们的生命真是活出神儿女的样式。 Saudara, buat saya ini suatu hal yang luar biasa. 对我来说，这是非常奇妙的事。 Orang-orang yang di sini ada yang ngaku orang Kristen, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku imam, ada yang ngaku ahli Taurat. Di sini nih ada. 在这个方向的人，虽然也有人称自己是神的主的门徒，他们是祭司，他们是文士，各样的。 Tapi dari kacamata Tuhan ini nabi palsu nih. 但是在神的眼中，这个是假的先知。 Saudara, walaupun mereka memamerkan sepertinya mereka melakukan yang nabi lakukan, tapi Tuhan bilang kamu palsu. 他们虽然所做的跟先知一样，但是神说他们是假先知。 Sampai di hadapan Tuhan Yesus di hari pada saat dia datang untuk kedua kalinya, Tuhan bilang kamu bukan hamba saya, kamu bukan anak saya, kamu bukan nabi saya tidak kenal kamu. 但是，一直到主第二次的来临，在他的审判的宝座前，主耶稣说：“我不认识你，你不是我的儿女，你不是我的仆人，你不是我的先知。” Saudara dan saya udah di sini nih. 但是你我们已经在这个正确的方向。 Jujur kita kan masih jatuh bangun di sini. 的确，我们在这里还是起起落落。 Saudara mungkin mengatakan iya tapi saya secara moralitas baik. Saudara, kalau yang moralitas baik mah di sini juga banyak. 也许你会认为我没有崇尚的道德水平，但是很多好道德的人也在这个方向。 Tuhan mengatakan kita berdosa karena kita tidak hidup mati buat Dia. Hati ini nggak semuanya buat Dia. 神已经称我们为义，所以我们无论死无论活都是为他。 Pada saat itu terjadi, Tuhan nggak, kamu nih ya udah saya kasih karunia nggak tahu diri, ya udah deh, enggak saudara, karena kamu anak. Ini luar biasa saudara. Yang ini ngaku-ngaku nabi nggak diakui. Kita ini yang jatuh bangun, yang masih kurang ajar, yang nggak tahu diri ini. Karena kamu anak, saya akan disiplin kamu. Saya akan terus terlibat dalam hidup kamu untuk memastikan kamu menjadi gambar Allah seperti Tuhan Yesus. 当我们一旦在这个正确的方向的时候，无论我们是多糟糕，但是神仍然要 保守我们，持守我们的这个新的生命，一直到我们能够荣耀他。 Luar biasa, 这是非常的 luar 奇 biasa 妙， kasih Allah. 神的恩典非常的奇妙。 Pengharapan yang pasti yang saudara dan saya miliki. 你我已经拥有的这个确实的盼望。 Pada saat kita nggak tahu diri, Tuhan yang terus terlibat dan merawat iman kita untuk memastikan pengharapan itu tetap pasti buat kita. 在我们还自以为是的时候，神仍然的帮助我们，坚固我们，持守着我们的生命。 Selesai kita bicarakan tentang Petrus, perempuan-perempuan itu, murid-murid, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? 当我们已经谈过了那些追随耶稣的女人，耶稣的门徒彼得，现在我们要看看你与我又如何。 Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saya. 保罗说，如果耶稣没有复活的话，你我都是徒然的。 Dan Paulus mengatakan hanya karena anugerah Tuhan saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini. 保罗说，因着神的恩典，我现在就是如今的我。 Dan Paulus bertekad, Tuhan saya tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 保罗立志，他不要使神的恩典在他的身上变成徒然。 Dengan kata lain, saya mau membuat Tuhan bangga dan melihat bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya tidak sia-sia. 换句话说，保罗想在他的身上使神看见他所领受的恩典，神所赐给他的恩典没有徒然，神可以以他为傲。
kita dengan semangat, dengan gegap gempita mengatakan Tuhan Yesus bangkit, haleluya, Tuhan Yesus bangkit, haleluya. 我们今天可能可以很起劲的说主耶稣复活，哈利路亚。 Apakah itu hanya berhenti di ruangan ini? 难道这只是停止于在这个聚会场所吗？ Bagaimana setelah saudara dan saya keluar dari ruangan ini? 当我们从这里出去的时候，又如何？ Apakah orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengakui Tuhan Yesus sudah bangkit dan saya tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya? 我们四周围的人是否看见主耶稣复活在我的身上？我不去使他给我的救恩变成徒然。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan pasti tahu sudah berapa kali kami menyanyikan lagu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 主啊，不知多少次我们唱了你复活的诗歌， Dengan semangat, dengan antusias kami menyanyikan kami punya Tuhan yang hidup. 我们很高兴的，我们来唱，我们有复活的神， Sehingga kami akan terus mempercayakan hidup hari esok kami kepada Tuhan. 使我们要继续的将我们的明天信托在神的手中。 Bertahun-tahun kami nyanyikan. 多少年以来，我们这样子的唱， Apa yang Tuhan lihat dalam hidup kami Tuhan? 但是神，你在我们的身上看见什么样的生命？ Ampuni kalau hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami nyanyikan di ruangan ini. 主啊，赦免我们，如果我们的生命没有像我们在这礼拜堂里所唱的诗歌一样。 Tidak ada keantusiasan karena saya dipercaya jadi anak, jadi hamba, jadi muridnya Tuhan. 你已经信托我们成为你的儿女，成为你的仆人，成为门徒，但是我们却没有活出来。 Ampuni kalau Tuhan tidak melihat pada saat kami menerima yang sangat berharga dan tidak ternilai ini kami habis-habisan dan mati-matian berusaha untuk tidak mendukakan hati Tuhan. 别人没有从我们的身上看见，我们已经领受了这么宝贵的恩典，我们没有将它枉费。 Ya Tuhan, tolonglah terus teguhkan iman kami. 主啊，求你帮助我们，求你继续坚固我们的信心。 Terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 谢谢主，谢谢你一向以来都没有丢弃我们。 Terima kasih bahwa pada saat kami jatuh, Engkau siap dengan tangan terbuka untuk kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. 主啊，谢谢你，因为我们跌倒的时候，你仍然向我们敞开你的手，把我们抱在你的怀中。 Tolonglah terus topang kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 求你一直的托住我们，让我们没有浪费你给我们的恩典。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan memberikan kepastian akan pengharapan, kami berdoa. 我们是奉那复活的主给我们永生盼望的神的名，我们祷告。 Sehingga jerih lelah kami selama kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. 使我们与神的相交，我们所有的劳累在你的面前都没有徒然。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Amin. 阿门。谢谢。